Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dapat sama-sama kita meluangkan masa yang ada dengan mendengar slot perlis mengaji, di mana pada hari ini kita akan menyentuh tentang satu surah yang agak menarik, yang amat menarik, iaitu surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr yang berkaitan dengan malam Al-Qadar. Jadi sebelum saya mulakan berkenaan dengan tafsir surah Al-Qadr ini, apa yang perlu kita faham bahawasanya di dalam surah Al-Qadr ini ada beberapa perkara menarik yang kita akan bahaskan, antaranya berkaitan dengan peristiwa penurunan Al-Quran, dan yang keduanya adalah berkaitan dengan fadilat dan kelebihan malam Al-Qadar itu sendiri, dan berkaitan dengan apa yang berlaku pada malam tersebut. Jadi sebelum saya mulakan berkenaan dengan tafsir surah ini, saya akan ceritakan sedikit sebanyak berkaitan dengan muqaddimah surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr terdiri daripada 5 ayat dan ia termasuk daripada kategori surah Makkiyah. Bila sebut Makkiyah ini, ia membawa maksud surah yang diturunkan sebelum daripada peristiwa hijrah, dan surah ini diturunkan selepas Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Abasa. Dan surah ini dinamakan dengan Al-Qadar, yang mana Al-Qadar ini membawa erti kemuliaan dan diambil daripada perkataan Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama di dalam surah ini. Jadi ada sebahagian surah di mana penamaan surah itu berdasarkan kepada ayat pertama, ataupun dalam ayat itu ada perkataan tersebut maka dijadikan sebagai nama. Misal kata surah Yasin. Jadi ayat pertama dalam surah Yasin adalah Yasin. Begitu juga kita katakan dalam surah Al-Qadr ada perkataan Al-Qadr. Begitu juga kita katakan surah Abasa, kerana perkataan Abasa wujud di dalam surah tersebut. Jadi surah Al-Qadr ini berada dalam juzuk yang ke-30, dan ayatnya pun tak berapa panjang, dan selalu imam kalau datang musim Ramadan, jadi kebanyakan imam mungkin akan membaca surah ini dari sudut memperingati tentang malam Al-Qadar. Jadi insya-Allah kita akan baca sedikit surah ini dan kita akan melihat sedikit sebanyak berkaitan dengan tafsir berkenaan dengan surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, surah Al-Qadar ini sebelum saya bahaskan dengan satu persatu ayat, ingin saya sebutkan di sini, sebenarnya surah Al-Qadar ini adalah surah yang ada kaitan dengan surah Al-Alaq. Jadi ada beberapa kaitan, lebih kurang 4 ke 5 kaitan macam tu. Yang pertama sekali, kalau kita baca surah Al-Alaq, bermula daripada Iqra sampailah ayat ke-5, kita mengetahui bahawasanya itu adalah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, perantaraan Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah ayat pertama yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun surah Al-Qadar ini menceritakan kepada kita tentang bilakah penurunan Al-Quran secara keseluruhannya pada waktu pertama. Jadi bila Al-Quran itu secara umumnya, secara keseluruhannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Jadi itu ada kaitan. Yang keduanya,
Surah Al-Alaq juga menyebutkan tentang Allah lah yang mengajarkan kepada manusia dengan maklumat yang mereka tidak dapat mengetahui tanpa Allah yang memberitahu. Jadi kalau kita buka dalam surah Al-Alaq, dalam ayat yang kelima Allah menyebutkan allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan juga dalam surah Al-Qadar juga menyebutkan wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa itu malam Al-Qadar? Menunjukkan bahawasanya ada beberapa perkara, ada apa kita katakan kebanyakan perkara ini, ilmu ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak dapat kita ketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita. Malam Al-Qadar, kita tak akan dapat tahu bagaimana kelebihan malam Al-Qadar itu. Kita tak dapat tahu Al-Quran diturunkan pada malam itu melainkan Allah yang bagi tahu kepada kita. Jadi menunjukkan bahawasanya surah Al-Alaq dan juga surah Al-Qadar ini memberi keinsafan kepada diri kita bahawasanya kita ini adalah insan yang lemah, kita ini adalah hamba yang lemah, yang mana segala ilmu ini datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan sombong dengan ilmu yang kita ada, kerana semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga sekali, yang ketiganya adalah kalau kita buka pada ayat yang terakhir daripada surah Al-Alaq ini, kita akan melihat Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Alaq ini, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan kamu. Jadi itu ayat yang menunjukkan tentang perintah untuk kita beribadat, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan di dalam surah Al-Qadar ini, Allah Ta'ala menceritakan bilakah waktu yang afdal, bilakah waktu yang utama untuk kamu beribadat kepada aku, iaitu antaranya adalah pada malam Al-Qadar. Jadi kalau kita cuba untuk relatekan surah Al-Alaq dengan Al-Qadar ini, banyak persamaan ataupun banyak kadang-kadang yang Al-Alaq sebut dan dijelaskan di dalam surah Al-Qadar. Dan kalau kita lihat di dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam surah Al-Qadar pula Allah Taala bagi tahu kepada kita tentang keagungan Al-Quran untuk kita baca. Jadi dalam surah Al-Alaq cerita tentang perintah Allah untuk baca. Di dalam surah Al-Qadar menceritakan kepada kita apa yang patut kita baca, apa yang patut kita teladani, apa yang patut kita jadikan sebagai bacaan, bahan bacaan. Jadi kalau kita buka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu akan digandakan dengan 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, lamun harf, mim harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi ini menunjukkan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis riwayat yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam baca Al-Quran, maka dia bersama dengan pemuka yang agung. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Dalam orang yang baca Al-Quran dalam keadaan gagap dan susah untuk dia untuk membaca Al-Quran, falahu ajran, baginya dua pahala. Pahala dia baca dan juga pahala dia berusaha untuk membaca. Dan kalau kita lihat kisah salafus salih, ulama-ulama dahulu seperti mana Al-Imam Syafi'i yang telah diceritakan oleh Rabi' bin Sulaiman, menyatakan bahawasanya Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan. Begitu juga kalau kita lihat Al-Imam Bukhari, yang mana beliau akan mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari satu kali khatam, dan pada malam Ramadan, malam qiyam Ramadan akan khatam 3 kali sekali, 3 hari sekali. Jadi ini menunjukkan bahawasanya pentingnya Al-Quran ini. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Dan begitu juga dengan Al-Imam Malik bin Anas. Kita pernah sebut Al-Imam Malik bin Anas adalah seorang imam Darul Hijrah. Beliau memperbanyakkan masa dia dengan membaca Al-Quran melalui mushaf ketika mana masuknya bulan Ramadan.
Jadi sama-samalah kita meneladani sirah salafus salih ini supaya kita juga dapat kelebihan seperti mana yang mereka dapat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita menyebutkan tentang Al-Qadar ini, surah Al-Qadar ini selain daripada menceritakan kepada kita tentang penurunan Al-Quran, ia juga menceritakan tentang malam yang baik, iaitu malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar ini ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan bilakah berlakunya waktu malam Al-Qadar ini. Ada sebahagian yang menyatakan, sebahagian ulama menyatakan bahawasanya malam Al-Qadar itu didapati daripada daripada salah satu daripada 5 malam ganjil. Pada 10 malam terakhir, sama ada 21 hari bulan, ataupun 23, ataupun 25, ataupun 27, ataupun 29. Jadi dalam 5 malam ganjil ini pada 10 malam terakhir, di situlah berlakunya malam Al-Qadar. Ada juga pandangan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Beliau menyatakan bahawasanya berlakunya malam Al-Qadar ini pada 27 Ramadan. Berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Jadi ini kita katakan, kod mana pun kita katakan kebanyakan para ulama fokus kepada 10 malam terakhir. Jadi sebab itulah kita digalakkan, di antara hikmahnya adalah kita digalakkan untuk memperbanyakkan ibadat pada 10 malam terakhir, kerana di situ, di dalam 10 malam terakhir itu, Allah Ta'ala telah contoh kita katakan umat-umat terdahulu seperti mana Nabi Nuh AS berdakwah sebanyak selama 950 tahun. Orang-orang dahulu, umat-umat terdahulu, umur mereka panjang. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ni telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tak panjang. Tetapi walaupun tidak panjang, Allah Ta'ala menyediakan kita katakan hari yang tertentu ataupun amalan yang tertentu. Kalau kita buat perkara itu, akan digandakan amalan kita. Jadi ini di antara keistimewaan. Sebab itu dalam ayat ni kita akan baca nanti, Allah menyebutkan dengan perkataan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita berusaha. Dan ini di antara perkara menarik yang kita kena insafi diri kita. Antaranya adalah berkaitan dengan kenapa Allah rahsiakan malam Al-Qadar, kerana Allah Ta'ala nak kita mencari malam tersebut. Kalau kita tahu malam Al-Qadar itu bila berlaku, mungkin sebahagian orang hanya tumpu pada malam tersebut, tetapi mereka tidak akan memperbanyakkan amalan pada malam-malam yang lain. Tetapi kerana mereka tidak mengetahui bilakah malam Al-Qadar itu berlaku, maka masing-masing memfokuskan amalan mereka pada 10 malam terakhir dengan iktikafnya, dengan membaca Al-Qurannya, dengan bersedekahnya, dan pelbagai lagi amalan untuk mereka mendapatkan fadilat malam Al-Qadar ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada ayat yang pertama di dalam surah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang pertama ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Perkataan hu di situ, nya itu membawa maksud Al-Quran. Jadi kalau kita terjemahkan di sini, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan di dalam surah ini, secara walaupun tak disebutkan Al-Quran, tapi ulama faham bahawasanya hu itu adalah berbalik kepada Al-Quran. Dan apa yang perlu kita faham juga di sini, ketika mana Allah Ta'ala menggunakan lafaz inna, sesungguhnya kami. Jadi mungkin sebahagian orang tertanya-tanya, kenapa Allah menggunakan kami? Kalau kita dalam bahasa mudah kita, dalam bahasa kita, kalau kita sebut kami ni, ramailah. Kami nak pergi berjalan. Maksudnya lebih daripada seorang. Sama ada 2 orang ataupun 3 orang. Dengan menggunakan perkataan nahnu, kami nak pergi makan. Maksudnya perbuatan itu tidak berlaku seorang, berlaku ramai. Tetapi apabila Allah Ta'ala menisbahkan dirinya dengan perkataan kami ini, tuan-tuan dan puan-puan, ia bukanlah bererti Allah itu ramai.
Ia adalah menunjukkan tentang keagungan Allah Azza wa Jal dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian orang mungkin terkeliru sehingga akan boleh jatuh kepada fahaman Trinity, tiga dalam satu Tuhan itu banyak. Kerana apa? Kerana tidak mengetahui selok-belok di dalam ayat Al-Quran ini. Ada kadang-kala Allah Taala menggunakan perkataan huwa untuk menisbahkan pada dirinya. Ada juga anta, ada juga nahnu. Jadi ini semua adalah dhamir yang dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jal. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok lagi penggunaan dhamir. Kalau benar Tuhan itu banyak seperti mana yang didakwa oleh puak kafir, tentulah semua penggunaan itu menunjukkan bentuk menggunakan bentuk jamak, bukan? Contohnya Allah Taala gunakan kalimah antum ataupun hum. Tetapi dalam ayat ini, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala hanya menggunakan inna. Tapi tak ada antum, tak ada perkataan hum. Yang ada adalah huwa, yang ada adalah anta. Jadi menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, kalimah nahnu memang digunakan dalam bahasa Arab dan tamadun sebelum Arab. Dan sampaikan sekarang untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Sebagai contoh, seorang raja akan membahasakan dirinya dengan kalimah kami juga. Misal kata raja tu dia nak bagi pengampunan kepada rakyat dia yang buat kesalahan. Kami maafkan mereka ataupun kami telah membuat keputusan. Jadi bila mana menyebutkan kami itu untuk menunjukkan keagungan dan ketinggian kedudukan raja tersebut. Maka itulah bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggunaan dhamir nahnu ini adalah satu penggunaan yang tak perlu nak diperdebatkan, tak perlu kita nak katakan Tuhan itu banyak dengan sebab penggunaan nahnu yang kita nisbahkan penggunaan tersebut sama seperti mana penggunaan yang kita duk guna selalu. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, di dalam ayat ini juga inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada ayat yang sama juga menceritakan tentang al-qadar ini juga. Allah Taala menyebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga, di mana Allah Taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkati. Jadi Allah menggunakan hu di sini merujuk kepada Al-Quran, kerana semua orang sudah tahu bahawasanya kerana semua orang tahu, walaupun kita katakan ada agama, walaupun agama sesat Syiah menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan hu di sini Imam Mahdi. Tapi bukan hu tu bukan Imam Mahdi. Yang dimaksudkan dengan hu di situ adalah Al-Quran. Dan ada juga perbincangan dalam kalangan ulama berkaitan dengan kenapa Allah Taala menggunakan perkataan anzalna. Kenapa Allah tak kata inna nazzalnahu fi lailatul qadr? Kenapa Allah Taala menggunakan inna anzalnahu fi lailatul qadr? Kalau kita lihat dari sudut bahasa Arab, anzala ni dia diambil daripada perkataan daripada wazan af'ala, yang bermaksud menurunkan sesuatu secara sekali sahaja. Kalau digunakan perkataan nazala ini dengan wazan nazzala, dia membawa maksud menurunkan sesuatu secara banyak kali, sama ada sedikit ataupun sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu kalau kita buka dalam surah Ali Imran pada ayat yang ketiga, Allah Ta'ala menyebutkan nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dialah yang menurunkan Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kalau kita tengok di sini ada perbezaan. Ketika mana nak menjelaskan penurunan Al-Quran, Allah menggunakan perkataan nazzala. Ketika mana nak menjelaskan tentang penurunan Taurat dan Injil, Allah menggunakan perkataan anzala. Jadi kenapa ada perbezaan? Kerana kenapa dibezakan? Sedangkan ketiga-tiga kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama menyatakan bahawasanya daripada surah Ali Imran ayat di atas, kita boleh lihat dengan jelas apabila menyebutkan penurunan Al-Quran, Allah gunakan perkataan nazzala, dan apabila menyebutkan tentang penurunan Taurat dan Injil digunakan anzala, yang menunjukkan maksud apa? Maksudnya Taurat dan Injil ini Allah turunkan secara sekaligus, secara banyak terus. Tetapi
Al-Quran digunakan nazala kerana Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Qadar ini secara berperingkat untuk, kalau kita tengok di antara hikmahnya, untuk memudahkan sahabat-sahabat Nabi SAW memahami Al-Quran, mereka faham Al-Quran dan mereka amalkan. Kalau diturunkan secara sekaligus, mungkin benda itu akan memberatkan mereka. Habis tu, kenapa digunakan anzala di dalam ayat ini? Kerana anzala di sini merujuk kepada penurunan Al-Quran secara sekaligus di Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia dengan cara sekaligus, iaitu lengkap. Sebab itulah Allah gunakan perkataan anzala. Maksud kata diturunkan secara sekaligus. Adapun peringkatnya, maksudnya berperingkat ini daripada langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diturunkan secara berperingkat. Jadi inilah mukjizat Al-Quran. Kalau kita baca dan kita faham setiap perkataan yang digunakan di dalam Al-Quran ini, kita akan nampak begitu hebatnya Al-Quran. Ia bukan rekaan malaikat Jibril dan ia bukan juga rekaan daripada Nabi SAW. Kerana Nabi ini insan yang tidak tahu membaca dan menulis. Bagaimana boleh menulis ayat Al-Quran yang begitu hebat ini? Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada ayat yang maksud Al-Qadar itu, tuan-tuan dan puan-puan. Al-Qadar ini kita nisbahkan dengan maksud kemuliaan malam. Dengan kemuliaan malam, ataupun kita katakan qadar ini juga boleh kita terjemahkan dengan maksud kadar. Allah menentukan bahagian ataupun kadar apa yang manusia akan dapat pada tahun itu. Dan boleh juga kita katakan diterjemahkan Al-Qadar ini dengan kemuliaan, kekuasaan, dan Al-Qadar ini juga boleh diterjemahkan dengan maksud penghargaan. Jadi ada banyak maksud di sini. Dan boleh juga difahami dengan tertahan, tersekat. Jadi berkaitan dengan maksud tertahan, tersekat ini, sebagai contoh Allah tahan rezeki seseorang, ini kita boleh lihat penggunaan ini digunakan di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Fajr, bila mana Allah Ta'ala menyebutkan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun bila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya. Jadi digunakan qadara di sini dengan maksud ini kerana apabila sesuatu itu ditahan, sesuatu itu tertahan, tersekat kerana banyak sangat, maka kerana malam Al-Qadar itu memang amat banyak sekali para malaikah yang turun ke bumi, dan kerana itu keadaan menjadi tersekat. Jadi ini pandangan ulama tentang maksud Al-Qadar. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah jalan engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadar itu, malam Al-Qadar itu? Jadi ayat ini kalau kita baca, ia boleh juga difahami dengan ayat pertanyaan. Yang mana Allah Ta'ala tanya itu sebahagiannya menyebutkan bahawasanya untuk memberi fokus kepada orang yang nak mendengar, dan dia akan lihat, dia akan cuba untuk memberi fokus tentang apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah malam Al-Qadar itu? Maka disebutkan di sini Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya dah sebut, inilah di antara kelebihan malam Al-Qadar. Oleh sebab itu pada di waktu yang ada ini, kita perbanyakkan amalan kita, dan ketika mana masuk 10 malam terakhir, ketika mana nak memburu malam Al-Qadar, perbanyakkan lagi. Kalau kita baca hari ni muka satu kali khatam, satu juzuk untuk satu hari, mungkin bila masuk malam Al-Qadar kita baca 2 juzuk, misal katalah. Ataupun mungkin kita katakan kita perbanyakkan lebih lagi zikir ketika mana kita berada pada 10 malam terakhir, supaya kita dapat menggapai kelebihan malam Al-Qadar. Disebutkan dalam ayat ini khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Misalnya kata tuan-tuan dan puan-puan, umur umat Nabi Muhammad SAW ini kebanyakannya 60 lebih, 63 macam tu. Kalau lebih itu kita katakan sebagai bonus. Dan dalam umur tersebut tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang umurnya itu kadang-kadang mencelakakannya, dan ada sebahagian orang dengan umur yang dia ada itu, umur itu memberi satu impak yang besar dalam kehidupannya di akhirat kelak dengan mendapat ganjaran dan pahala yang banyak. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, pada 1 tahun dia dapat malam Al-Qadar dengan kita katakan jumlah lebih baik daripada 83 tahun.
Kemudian tahun depan pula dapat lagi. Tahun selepas itu pula dapat lagi. Bayangkan betapa besarnya pahala orang yang mendapat malam Al-Qadar ini. Dan Allah Ta'ala tidak mengukur siapa yang dia nak bagi malam Al-Qadar ini dari sudut harta. Mentang-mentang harta dia banyak, dia dapat malam Al-Qadar. Tidak. Allah Ta'ala melihat kepada ketakwaan seseorang, kesungguhan seseorang dalam mendapat malam Al-Qadar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak perlulah kita nak tengok buku tingkap, tengok pokok sujud ke tidak. Kerana itu bukanlah tanda yang tepat untuk kita mengukur bila berlakunya malam Al-Qadar. Jadi itu berkaitan dengan kelebihan malam Al-Qadar. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pula pada ayat yang berikutnya ketika mana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat keempat, Allah Ta'ala menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikah dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkataan tanazzala di sini dapat kita fahami dengan maksud turun. Tanazzalul malaikah, turunnya malaikah. Tetapi ada perbincangan kalau kita buka ilmu balaghah, ada perbincangan ulama berkenaan dengan kenapa digunakan perkataan tanazzalu, kenapa tidak digunakan perkataan tatanazzalu. Jadi ini pun membawa kepada perbezaan maksud. Walaupun tak banyak, tapi dia ada juga perbezaan. Jadi kalau kita lihat perkataan tanazzalu ini yang digunakan dalam ayat ini, sebenarnya ejaan yang asalnya adalah tatanazzalu dan ia diringkaskan menjadi tanazzalu. Dalam bahasa Arab ada juga ejaan ringkas macam kita gunakan dalam bahasa-bahasa yang lain kita gunakan matematik. Jadi dalam bahasa Arab juga dia ada ilmu berkaitan dengan hazaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok perkataan tanazzalu ini ada disebutkan dalam ayat tanazzalu ni disebut dalam surah Al-Qadar. Di dalam surah Fussilat Allah Ta'ala gunakan perkataan tatanazzalu. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikah kepada mereka. Jadi kata ulama, digunakan perkataan tatanazzalu di dalam surah Fussilat ini kerana ayat itu memperkatakan tentang malaikat yang turun apabila adanya kematian manusia yang mukmin. Kalau dari segi bilangan, tentu kejadian ini lebih banyak daripada bilangan malaikah yang turun pada malam Al-Qadar. Jadi kalau digunakan perkataan tatanazzalu itu untuk menunjukkan banyaknya kuantitinya dari sudut kuantiti. Kalau tanazzalu ni taklah sebegitu banyak berbanding dengan tatanazzalu. Jadi perbezaanlah. Perbezaan ini pun menggambarkan betapa indahnya Al-Quran itu, betapa indahnya bahasa Al-Quran tersebut. Dan disebutkan di sini juga bila mana Allah Ta'ala menyebutkan tanazzalul malaikah warruh. Warruh ini apa tuan-tuan dan puan-puan? Ulama menyatakan bahawasanya ar-ruh yang disebutkan di dalam ayat ini adalah malaikah Jibril. Dan seperti mana yang kita tahu, kalimah ar-ruh itu mempunyai banyak maksud dan makna yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Jibril alaihissalam. Dan kenapa tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita terbayang dalam pemikiran kita, fikiran kita, kenapa Allah membezakan? Bukankah malaikat Jibril itu juga adalah malaikah? Tetapi kenapa Allah menyebutkan tanazzalul malaikah war-ruh? Kenapa Allah tak sebut terus tanazzalul malaikah, yang mana dalam malaikah tersebut terangkumnya malaikat Jibril? Kerana kemuliaan Jibril itu sendiri berbanding dengan malaikah-malaikah yang lain. Kalau kita lihat dari sudut tanggungjawab malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi, para rasul, ini menunjukkan bahawasanya besarnya kemuliaan, kedudukan ataupun tugas yang dibawa oleh malaikat Jibril, malaikah Jibril. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebutkan penyebutan yang khusus. Sama juga seperti kita tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bila kita buat kenduri, kita kata orang mai ramai. Kita pun cerita orang mai ramai tu, kita cerita pula raja pun mai. Bukankah raja itu pun orang? Tapi kita sebutkan penyebutan raja itu secara khusus untuk menunjukkan ketinggian ataupun kedudukannya yang mulia. Jadi itulah
apa yang dapat kita fahami daripada kenapa berlakunya perbezaan, kenapa Allah mengasingkan malaikah dengan ar-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dan malaikat Jibril dan juga para malaikat yang lain turun pada malam tersebut atas keizinan Tuhan. Ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala, dia akan Allah Taala, malaikat ni bila mana nak turun ke bumi, mereka tidak akan dapat turun ke bumi ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara keunikan ayat ini. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kenapa malaikat ni turun? Turunnya malaikat ini, kata sebagian ulama, adalah untuk memberi salam. Untuk memberi salam kepada orang yang melakukan amal soleh pada malam tersebut, orang yang bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas, dengan penuh mujahadah, maka mereka ini, malaikat akan turun untuk memberikan salam kesejahteraan kepada mereka. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok juga dalam ayat ini. Okey, kalau kita tengok sambungan ayat tersebut, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan kemudiannya, sejahteralah malam yang berkat itu sehingga terbitnya fajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam itu adalah malam yang aman daripada syaitan. Oleh sebab itu, tidak ada kejahatan langsung pada malam itu. Kalau malam lain ada juga kesejahteraan, tetapi ada juga bercampur bau dengan keganasan dan juga keburukan. Tetapi Allah Ta'ala nak bagi tahu di dalam surah Al-Qadar ini, dan Allah nak bagi tahu pada malam Al-Qadar ini, ianya adalah malam yang sejahtera sehinggalah pada waktu fajar. Dan ini juga membawa makna bahawasanya para malaikat memberi salam daripada terbenam matahari waktu maghrib pada hari tersebut sehinggalah terbitnya fajar. Diberikan kepada orang Islam yang melakukan ibadat di masjid. Maknanya kita kena beramal lah, sama ada di masjid. Ada juga yang mengatakan para malaikat itu akan pergi ke setiap tempat mukmin yang beramal, sama ada mereka berada di masjid ataupun tidak. Jadi sebagian ulama menyatakan tidak dikhususkan pada masjid sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, misal kata kita pada hari ini tersekat, tak boleh untuk pergi ke masjid. Kerana apa? Kerana satu wabak, iaitu COVID-19. Allah Ta'ala telah tarik nikmat yang mana sebelum ni kita duk pergi masjid, kita mengimarahkan masjid dengan solat tarawih, dengan qiyam Ramadan dan sebagainya. Tetapi pada tahun ini Allah Ta'ala tarik. Pun begitu tuan-tuan dan puan-puan, itu tidaklah menjadi alasan untuk kita tidak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lakukan qiyam Ramadan di rumah, tarawih di rumah. Kita boleh ajak keluarga kita untuk bangun solat malam, bangun untuk berzikir kepada Allah. Maka dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, pada waktu itu kita katakan di situlah malaikat akan mencari kita. Di mana tempat kita berada di rumah, malaikat akan turun untuk memberikan salam kesejahteraan kepada kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, begitu jauh sekali perjalanan para malaikat untuk memberi salam kesejahteraan kepada orang mukmin. Maka alangkah tingginya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang mukmin. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sedikit khulasah kesimpulan daripada surah ini tuan-tuan dan puan-puan. Surah ini bermula dengan penceritaan turunnya Al-Quran, kemudian diteruskan dengan turunnya malaikat, dan turunnya juga kesejahteraan sehingga ke waktu fajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang menariknya dalam surah ini menceritakan kepada kita penurunan yang pelbagai, penurunan Al-Quran, penurunan malaikat, penurunan kita katakan kesejahteraan pada malam tersebut, menunjukkan kehebatan malam Al-Qadar. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, pernah dibahaskan oleh ulama, malam Al-Qadar ini mulia sebab Al-Quran ataupun malam itu sendiri mulia. Ada sebagian ulama kata dimuliakan malam Al-Qadar ini kerana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam tersebut. Ini satu pandangan. Dan ada pandangan yang lain menyatakan bahawasanya tidak, Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang memang dah mulia dah. Maksud kata malam Al-Qadar itu sendiri memang malam yang mulia, lalu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada malam tersebut menjadikan ia bertambah mulia. Dan malam itu kita telah fahami bahawasanya Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan penjelasan yang amat jelas bahawasanya pada malam itulah
pada malam itulah kita katakan malam yang diberkati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, manfaatkan masa yang kita ada. Manfaatkan tubuh badan, kesihatan tubuh badan kita. Kalau kita mungkin ada terjejas dari sudut kesihatan, tak boleh nak berdiri lama. Misal kata kita nak melakukan qiyam Ramadan, Islam telah memberikan kemudahan untuk kita solat secara duduk. Daripada solat sunat, kalau tak mampu sangat nak berdiri, kita boleh solat duduk. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rasa berat nak buat amalan sekian-sekian, ada amalan yang lain yang kita boleh buat. Mungkin sebahagian orang dia begitu berat nak baca Quran. Jadi cuba cari amalan yang dia boleh untuk fokus. Tapi sebaik-baiknya dia fokus untuk baca Al-Quran. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, baca Al-Quran akan menyebabkan seseorang itu bila mana membaca Al-Quran akan menyebabkan pahalanya berganda-ganda. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, penuhkan, basahkan lidah kita yang berpuasa ini dengan berzikir. Dan satu lagi perkara yang saya ingat adalah berkaitan dengan apabila kita berpuasa, apabila kita memperbanyakkan amal ibadat, jangan kita lupa kepada perkara-perkara yang boleh meniris kita atau perkara yang boleh membocorkan amalan-amalan kita. Sama ada dengan perasaan sombong, kita bangun malam, orang lain tak bangun malam. Jadi kita rasa kita hebat. Ataupun kita katakan kita menunaikan solat tahajud ataupun kita baca Al-Quran. Hari ini baru kita katakan hari ini 15 Ramadan. Tetapi kita dah khatam Al-Quran. Kita pakat duk jajar dekat orang, kita dah khatam Al-Quran. Dan perkara itu membuatkan diri kita sombong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hakikat ini akan membawa kepada terjejasnya pahala kita. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan memperlekehkan orang lain ataupun kita menghina memaki orang lain, itu juga akan menyebabkan kita ini sia-sia. Seperti mana dalam hadis Nabi sebut, atadruna manil muflis. Nabi tanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah itu orang yang muflis? Maka baginda Nabi SAW pun menjelaskan, al-muflisu fina man la, sahabat pun menjelaskan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis dalam kalangan kami yang kami faham, tak ada dinar, tidak ada dirham dan tidak ada harta. Nabi pun menyatakan bahawasanya, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang muflis dalam kalangan umat kami adalah ya'ti yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat kelak, bi salatin, dengan salat, wa zakatin, dengan zakat, wa siyamin, dengan puasa. Jadi bukan orang yang lekeh-lekeh lah, orang yang banyak ibadatnya, tetapi wa ya'ti qad syatama hadha, dia datang dengan memaki orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini berpuasa, tahan lidah kita daripada mengata orang lain. Bukan waktu puasa saja, buka puasa pun tak boleh. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita sentiasa memperdekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita tak mau ada apa-apa penghalang yang menyebabkan tirisnya pahala kita. Begitu juga disebutkan dalam hadis itu, wa qadhafa hadha, dan kita memfitnah orang, wa akala mala hadha, kita makan harta orang, wa daraba hadha, kita pukul orang, kemudian dalam hadis itu disebutkan, maka diambil pahala kita, diberikan kepada orang yang kita buat kesalahan. Sekiranya tidak cukup, maka pahala tersebut, kalau tak cukup, maka kita akan menanggung dosa orang yang kita buat kesalahan. Sebab itu dalam ayat dalam surah Abasa menyebutkan hari kiamat ini adalah hari di mana manusia lari daripada saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, manusia lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, daripada ibunya, daripada ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang pada waktu itu masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mahukah kita bila mana sampai pada hari kiamat kelak, kita dalam keadaan orang yang amat rugi? Kita, orang lain tidur, kita bangun malam. Orang lain makan sedap-sedap, kita berpuasa. Orang lain tak bersedekah, kita bersedekah. Orang lain tak berzikir, kita berzikir. Tetapi pahala yang kita buat tu bagi dekat orang. Sebab apa? Sebab kita sendiri yang menyebabkan perkara itu berlaku. Kita mengata orang, kita memperlekehkan orang, kita sombong, kita takabur, riya, ujub dan sebagainya, sehingga menyebabkan kita menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadikan ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Jangan kita mengabaikan perkara ini, kerana inilah yang akan menyebabkan kita muflis di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu saja apa yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Lazimilah sebelum saya menghabiskan tafsir surah ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin nyatakan bahawasanya di samping kita membaca Al-Quran,
banyakkan diri kita dengan membaca terjemahan dan juga mendengar kuliah-kuliah tafsir, di mana dengan kuliah tersebutlah akan menyebabkan kita faham. Bila kita faham, kita akan semakin dekat untuk mempelajari dan mengamalkan ayat Al-Quran itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.